A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'i wa muslim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat di seluruh Malaysia daripada pelbagai bangsa, kaum agama yang ada di negara kita. Apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan satu isu yang sedang tular di sekitar masyarakat pada hari ini, berkaitan dengan jenayah dan juga aib. Jadi saya telah dihubungi oleh beberapa wartawan untuk komen perkara ini, dan saya juga dihubungi oleh beberapa rakan dan juga ada yang datang buat aduan untuk kita komen tentang berkenaan dengan isu yang ditimpa ataupun yang melanda di antara Bro Firdaus dan juga Bro Firdaus Wong dan juga Ustaz Abil Liew. Jadi ingin saya memperjelaskan dekat sini, kami di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia adalah tempat di mana sesiapa sahaja boleh datang untuk membuat aduan kepada kami. Tidak kira apa saja aduan yang datang, kita akan cuba panjangkan kepada pihak-pihak yang tertentu, pihak-pihak berwajib, ataupun kita cuba menyelesaikan perkara-perkara di luar mahkamah, cuba membuat satu rundingan agar penyelesaian berlaku, dan kita cuba untuk mengurangkan kos-kos yang tertentu supaya dapat menyelesaikan perkara-perkara tentang penipuan, tawaran pelaburan yang tidak wujud, dan juga tawaran pinjaman yang tidak wujud, masalah penjudian, masalah alung, dan juga ada masalah yang melibatkan penjudian yang sehingga melibatkan penceraian rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kita ingin memberitahu kepada masyarakat supaya tahu tentang isu ada suara ada tak? Cuma saya nak jelaskan dekat sini, itu berkenaan dengan isu Firdaus Wong dan juga Abil Liew, yang di mana hari ini telah bermain di dalam social media dan menjadi perbualan di seluruh Malaysia tentang berkenaan dengan kemungkinan besar satu jenayah ataupun kemungkinan besar atau adalah satu aib, kita tidak pasti Tapi apa yang saya ingin jelaskan dekat sini masyarakat kena faham sebelum saya nak buka tajuk, sebelum saya nak fokus kepada tentang Abil Liew dan juga kepada saudara Firdaus Wong, kepada saudara Abil Liew dan juga saudara Firdaus Wong, berkenaan tentang apa yang sedang melanda kepada masyarakat di seluruh Malaysia hari ini, menjadi perbualan demi perbualan. Sebab itu kita kena faham. Okey, saya nak fokus kepada satu benda. Bila kita sebut tentang aib dan jenayah, aib ni adalah satu benda yang contoh. Saya ambil contoh diri saya. Saya melakukan perkara yang salah dalam hidup saya dengan satu-satu orang. Saya ambil sebab perbualan yang berlaku di masyarakat ini adalah antara hubungan tentang laki-laki dan wanita. Jadi saya kena fokus kepada aib dulu. Aib. Jadi apa yang saya nak jelaskan dekat sini adalah, saya sebenarnya malas nak masuk campur tentang urusan ini kerana pengadu tidak datang kepada kita. Jadi bila wartawan-wartawan tanya kepada kita dan juga bila netizen tanya pada kita kenapa tak komen, kenapa tak cakap, jadi sebenarnya saya buat kerja bukan beli kes. Kalau ada kerja, ada aduan masuk, saya pasti akan, dan juga pasukan-pasukan saya akan pasti akan meneliti, buat kajian, dan sekiranya kes ini boleh kita usulkan kepada pihak berwajib dan pihak pendakwaan, kita akan buat. Tapi kita tidak ada pengadu, kita tidak ada pengadu yang melapor kepada kita hanya mendapat orang kata hebahan berita dari social media. Sebab tu kami tidak pernah pick up kes, hanya melihat kepada kes-kes yang tular di social media kalau tidak ada pengadu. Itu stand kita. Sebab itu kita sekejap sebab itu kita ni
berdasarkan kita buat kerja kes berdasarkan aduan. Ada aduan yang kita terima, ada aduan yang kita dilaporkan, maka kita akan cuba untuk usulkan perkara ini kepada pihak berwajib ataupun pihak pendakwaan untuk mengambil tindakan kepada kes-kes yang tertentu. Jadi sebab itu kita tak nak buat kerja hanya kerana nak mencari populariti, nak supaya masyarakat di luar sana pandang kita ni, oh semua kes kita nak kena ambil. Itu bukan kerja kita. Jadi sebab tu saya nak kena perjelaskan kepada masyarakat di luar sana, kita fokus kepada satu isu dulu. Kita fokus, dia ada dua perkara yang kita nak bincang. Satu tentang aib, satu soal jenayah. Okey, bila kita sebut soal aib, aib ni satu benda yang masyarakat perlu faham. Aib ni adalah contoh. Saya ambil contoh diri saya ataupun satu orang. Si fulan ini dan si fulan ini bercinta. Contoh, si fulan lelaki dan si fulan perempuan bercinta. Setelah mereka bercinta, ada hubungan-hubungan yang kita faham, hubungan-hubungan yang melibatkan seksual dan sebagainya. Maka mereka berdua ini tidak menyebarkan aib tersebut, tetapi disebarkan oleh orang yang ketiga ataupun orang yang tidak dikenali. Maka ini adalah aib. Aib yang disebarkan oleh orang yang ketiga. Jadi sebab itu, kita kena faham dulu aib itu apa, jenayah itu apa. Jadi ini ada yang saya sebut tentang aib ini adalah mereka berdua ini, contohnya mereka berdua ini bersetuju untuk bersepakat untuk buat perkara yang salah. Contohnya kita pun tak nak cakap diri kita baik, kita pun banyak dosa. Kita pun tak ada sebab nak sebut benda ni, pasal mungkin kita pun akan tergelincir, kita pun akan buat maksiat, kita pun akan buat benda-benda yang salah dalam hidup. Allahu'alam. Mungkin hari ni kita tidak diuji, esok lusa Allah nak uji kita, bila-bila masa kita akan diuji. Sebab itu saya nak bagi tahu, bila kita sebut aib ni, aib yang dibuka oleh orang lain bukan atas kehendak sendiri, ini adalah penyebaran aib. Disebutnya kan adalah penyebaran aib. Maksudnya aib itu disebarkan oleh orang yang tidak sepatutnya. Sebab itu kita kena balik kepada hadis Nabi yang di mana orang yang melakukan maksiat di malam hari, Allah Ta'ala marah kepada kita sekiranya kita sendiri buka aib kita, beritahu kepada orang lain apa yang aib yang kita lakukan di malam hari. Maksudnya kita sendiri menyebarkan tentang aib diri sendiri kepada masyarakat ataupun beritahu kepada umum, beritahu dengan kawan-kawan. Ini sebenarnya dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Sebab tu saya nak bagi tahu. Kita kena fokus dulu kepada aib dulu. Jadi ada satu lagi keadaan dalam yang saya sebut tadi, dua-dua ni sama-sama suka. Fulan lelaki dan fulan perempuan sama-sama suka. Lepas itu mereka ini buat benda-benda yang seksual dan sebagainya lah. Tiba-tiba ada orang yang ketiga menyebarkan berita ini. Ini adalah kesalahan daripada pihak yang ketiga. Kerana apa? Mereka dua ini sudah melakukan maksiat, sudah berdosa. Tapi mereka simpan sendiri dosa. Mereka tidak diberitahu secara umum. Tetapi ada orang yang menyebarkan berita ini. Maka ini adalah satu kesalahan. Dari segi Islam pun dah salah. Itu satu. Ada satu lagi keadaan. Orang yang suka sama suka, tapi salah seorang daripada itu menyebarkan aib salah seorang kerana bergaduh. Ini pun satu benda yang salah juga. Sebab apa? Mereka dah suka sama suka, bergaduh, berpisah, sebah pula aib. Tunjuk gambar yang tak sepatutnya, gambar-gambar yang tak senonoh, gambar baju terbuka dan sebagainya. Ini pun salah satu kesalahan. Tapi ada satu benda yang saya nak kena sebut, soal jenayah. Okey, kita dah habis cerita pasal aib tadi. Pertama, sama-sama suka, ada orang ketiga yang pergi sebarkan, itu satu kesalahan kepada orang ketiga itu. Kerana dia tidak perlu melakukan perkara itu. Kerana orang yang melakukan maksiat antara suka sama suka ini, dosanya dengan Allah, dia sendiri yang kena minta ampun dengan Allah. Bukannya orang lain boleh suka-suka ambil, nah aku sebar, kau nak kenal si fulan ni, inilah dia ni, karakter orang ni. Okey, dengar. Yang kedua pula, orang yang suka sama suka, tetapi bila bergaduh, salah seorang daripada mereka menyebarkan aib. Ini pun satu kesalahan kepada orang yang salah seorang menyebarkan aib. Tapi ada satu lagi benda yang saya sebut. Kalau isu yang kita lihat tular di masyarakat hari ini, saya pun tak tahu nak komen. Sebab kes belum ada pendakwaan, kes belum lagi dibuka. Saya difahamkan fail siasatan sedang dibuka, belum lagi ada pendakwaan. Tak tahu mana betul, mana yang salah. Jadi untuk kita komen benda yang belum jelas, belum didapati bukti tersebut, jadi saya tidak boleh nak komen. Tetapi saya cadangkan kepada Bro Firdaus tentang sekiranya saudara Abid Yu
melakukan perkara tersebut. Contohnya, saya ambil satu contoh lagi. Ada insiden yang disebut jenayah ni, contoh begini. Ada satu fulan ni, ataupun saya ambil diri saya ni memaksa seseorang melakukan perbuatan yang tidak dia rela, yang tidak dia redha. Maksudnya dia tidak rela diperlakukan begitu. Itu bukan lagi maksiat, itu maksudnya satu jenayah. Nak kena faham. Yang tadi saya sebut soal aib, soal penyebaran aib tu satu perkara. Tapi soal jenayah, benda yang berbeza. Jenayah ni benda yang, contoh, saya memaksa, saya memaksa satu fulan membuat suatu benda yang terlarang, saya suruh dia buat jenayah. Contohnya, saya suruh pergi dia berompak. Saya suruh dia, engkau pergi ke kedai ini merompak. Saya memaksa dia membuat satu jenayah. Atau engkau pergi ke satu tempat ini, pergi melakukan benda sumbang mahram dan sebagainya. Ini satu jenayah. Jenayah ini bukan dikira aib. Jenayah ini bukan lagi dikira aib. Jenayah ini adalah benda yang kita kena rujuk balik pada hukum hudud. Kisah kenapa pada zaman Rasulullah SAW orang yang mencuri dipotong tangannya. Contohnya, orang yang mencuri dipotong tangannya. Dan juga orang yang melakukan benda, orang yang berzinar didapati, ditangkap, maka dia akan disula. Kenapa mereka dihukum di khayalak ramai? Bukan kerana Islam itu tidak indah, bukan kerana Islam itu tidak cantik, tetapi sebab itu orang yang melakukan aib di malam hari tidak boleh dia buka di siang hari. Dia kena minta ampun dengan Allah sendiri. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni, tular, sekiranya benda ini adalah satu pasangan, ini bukan lagi dikira aib, ini dikira jenayah. Tetapi saya lebih nak mengesyorkan kepada Bro Firdaus Wong supaya fokus kepada sistem perundangan. Kalau hari ini kita lihat di dalam media sosial, kita lihat perbualan netizen, perbualan masyarakat, perbualan anak-anak kecil, perbualan wanita-wanita, perbualan ibu-ibu, perbualan makcik-makcik, perbualan nenek-nenek, atuk-atuk dekat masyarakat ini, semua berbualkan tentang satu penularan video yang saya kira tidak begitu baik untuk ditonton oleh masyarakat. Sebab itu kalau kita rasa, contohlah Bro Firdaus Wong dan juga pasukan-pasukan merasakan saudara Abid Liu melakukan jenayah tersebut, maka anda mempunyai pelapor bersama anda. Mempunyai pelapor. Saya difahamkan ada 14 orang yang melapor. Allahu'alam. Jadi kenapa tidak fokus kepada bawa mereka untuk membuat laporan polis, dan juga supaya pihak polis mohon IP untuk buka fail siasatan dan bawa kepada Timbalan Pendakwa Raya, dan supaya kes ini boleh didakwa. Dan setelah ada dakwaan, anda memanggil untuk peguam pemerhati untuk memerhati kes ini sehingga selesai. Jadi saya cadangkan anda membuat satu sidang media berikutan mengikut kepada prosedur mahkamah, dan juga apabila pembicaraan itu berpandukan statement yang dikeluarkan oleh mahkamah. Jangan kita lebih daripada sudu, daripada kuah. Contohnya saya lihat macam ni, saya jadi sedih. Saya tidak memihak kepada Bro Firdaus, saya tidak memihak kepada saudara Abid Liu. Saya memihak kepada masyarakat ni. Masyarakat ni melihat video itu, video yang bila masyarakat melihat video itu sudah melihat aib. Bukan jenayah. Jenayah yang kemungkinan dia lakukan kepada si fulan-fulan, contohnya 14 orang itu. Kemungkinan itu satu jenayah. Tetapi jenayah itu tidak boleh kita bawakan sehingga kita menyebarkan video-video yang tidak sepatutnya ditonton oleh masyarakat. Saya melihat masyarakat hari ini melihat video tersebut, masyarakat merasakan bahawa hari ini menonton satu benda yang tidak perlu ditonton oleh masyarakat. Bayangkan, keluarga kita yang sebelum ini melihat dia adalah satu sosok yang membantu masyarakat dan sebagainya, tetapi bila melihat video-video tersebut, hilang kepercayaan mereka kepada kumpulan-kumpulan ustaz yang di luar sana yang baik-baik belaka. Hilang kepercayaan mereka kepada ustaz-ustaz yang banyak membantu masyarakat di luar sana. Hilang kepercayaan masyarakat dan juga masyarakat Islam dan bukan Islam yang memandang tinggi kepada ustaz-ustaz yang telah membawa banyak dunia kebaikan. Sebab itu saya lihat, sekiranya kalau ini adalah satu jenayah,
Apa kata anda fokus untuk memanggil semua peguam-peguam anda untuk membantu pengadu-pengadu yang bersama anda untuk membuat satu laporan polis, dan biarlah pihak pendakwa raya yang mendakwa, dan anda hantar peguam pemerhati untuk memerhati sehingga bicara kes habis dan mendapat keputusan mahkamah. Dan anda membuat liputan berdasarkan liputan yang dibuat oleh mahkamah, berdasarkan pembicaraan yang telah ditetapkan di dalam mahkamah. Itu lebih baik. Saya punya pandangan begitu. Sebab apa? Bila tular daripada media sosial sekarang ni dia jadi perbualan. Bayangkan anak saya yang umur 10 tahun. Saya ada anak perempuan umur 10 tahun yang mengenali saudara Abid Liu, tanya saya hari-hari, betul ke benda yang tak perlu seorang budak nak tanya. Jadi saya punya pandangan, kalau betul itu satu jenayah, saya yakin Jabatan Peguam Negara mempunyai sistem perundangan yang telus dan pasti ada pendakwaan. Dan biarlah kes ini dijatuhkan hukuman seadil-adilnya kepada pelaku sekiranya pelaku itu melakukan jenayah itu, tetapi tidaklah dimainkan dalam media sosial yang kita melampaui kepada sistem perundangan yang ada dalam mahkamah. Kena faham stand kami di Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia. Kami ni kalau tular video, bukan kami tular benda-benda yang tidak wajar. Kami tularkan tentang kronologi kes yang melibatkan macam mana modus operandi penipuan. Tapi kita tidak sebarkan wajah, kita tidak sebarkan, kita hanya menunjukkan bagaimana proses penipuan itu berlaku, bagaimana modus operandi itu telah berjaya memperdaya masyarakat dengan menipu sehingga melibatkan jutaan, puluhan jutaan ringgit, dengan menunjukkan ada skrip yang jelas dan pengakuan-pengakuan daripada pengadu-pengadu. Kerana apa? Kerana kita mencari penipu itu telah melarikan diri. Sebab itu kita terpaksa menularkan. Tapi dalam isu Bro Firdaus dan juga saudara Abid Liu, saya difahamkan Abid Liu tidak lari. Jadi sekiranya dia lari, maka barulah kita kena tularkan wajah. Contohnya, kita sedang menghendaki di mana status kedudukan tempat lokasi saudara Abid Liu, di manakah kedudukan dia telah melarikan diri. Mungkin boleh begitu. Tapi saya difahamkan setiap kali pihak polis memanggil untuk rakaman percakapan, dia telah hadir dan memberi kerjasama. Jadi saya cadangkan kita fokus kepada sistem perundangan. Sebab apa? Saya jadi malu lah. Saya jadi malu melihat video tersebut. Saya pun tak tahu kesahihan kesahihan video tersebut. Semua orang ada kesalahan tersendiri, aib tersendiri. Tapi sekiranya ini adalah satu jenayah, ya, macam saya sebut dah, kalau benda ini secara pasangan, ini jenayah. Kalau benda ini atas kerelaan, ini satu aib. Tetapi bila ini satu pasangan, ini satu jenayah. Tetapi bawalah pelapor-pelapor itu buat kerjasama yang betul, bawa ke balai polis, buat laporan polis dan minta pihak polis untuk buka IP, buka siasatan kes ini, kerana dah melebihi daripada satu orang pengadu, ada 14 orang pengadu. Jadi fokus kepada itu. Dan bawa kepada sistem perundangan. Kita bawa kepada sistem perundangan dan biar mahkamah yang membicarakan kes ni. Dan pihak Bro Firdaus sila usulkan segala bukti-bukti, segala rakaman-rakaman. Saya difahamkan ada 48 video yang ada. Okey, usulkan semua itu, tetapi janganlah ditularkan di mata masyarakat. Ditular di mata masyarakat. Sebab apa? Saya mempunyai banyak rakan-rakan ustaz yang tidak mengejar populariti yang baik-baik belaka daripada kumpulan-kumpulan jemaah tabligh, daripada akhlul baik, daripada anak murid guru-guru mursyid ni, daripada akhlul baik. Mereka banyak buat kerja-kerja kebaikan di luar. Jadi saya tidak mahu melihat kepada orang-orang masyarakat ustaz-ustaz yang memakai songkok, memakai serban di kepala, membuat kerja kebaikan dipandang serong daripada segelintir masyarakat, sehingga mereka tak ada kopiah ni atas kepala je. Nanti bila nampak perempuan ni, kopiah pun tercabut semua. Saya tidak mahu terlihat benda ini. Saya tidak mahu terlihat benda ini. Janganlah kerana satu orang punya kesalahan yang belum terbukti, kita pun tak tahu, belum terbukti, tetapi kita menyebarkan video ini sehingga
Semua orang tak, sebab cuba bayang apa sebab. Kalau buat create content saya masih lagi boleh terima. Nak buat create content ke, tulis ayat ke, tulis apa ke, ni semua. Tapi ni sampai video dengan keadaan begitu, dengan keadaan bayangkan mak bapak kita tengok macam mana. Macam mana anak-anak kecil tengok sekarang ni, buka YouTube trending, buka Facebook trending, buka ni, apa benda yang kita dapat? Apa benda kita dapat? Adakah kita betul-betul rujuk dengan para ulama yang kita buat ni benda betul? Jenayah is satu jenayah, tetapi menyebarkan video itu, apa dipanggil itu? Apa? Sepatutnya video itu perlu diberi kepada pihak berwajib. Video tersebut kena beri kepada pihak perundangan, kepada Jabatan Peguam Negara, bagi kepada Timbalan Pendakwa Raya, bagi video ini, dan anda simpan kopi kalau takut video tu hilang. Bagi kopi kepada, itu yang perlu dilakukan. Tetapi saya tengok bila benda ini ditularkan di kalangan masyarakat, video-video tersebut, sebenarnya ada satu pagi pandangan saya lah. Pasal saya pun banyak dosa. Saya banyak melakukan maksiat, saya banyak melakukan benda-benda yang salah dalam hidup. Tetapi kita sudah pasti mempunyai aib-aib tersendiri. Mungkin hari ini kita betul, kalau ini satu jenayah, yes, kita kena ambil tindakan. Tidak ada kompromi. Tidak boleh berkompromi. Kita fokus kepada penguatkuasaan, kita fokus kepada perundangan, kita fokus kepada hukuman, kita fokus pada pembicaraan sehingga kepada hukuman. Dan pastikan anda memahati kes ini daripada awal sampai habis. Dan anda bantu pengadu-pengadu yang ada bersama anda, 14 orang tersebut. Tetapi janganlah kita menyebarkan video itu, kerana video ini sudah bermain di media sosial, main di dalam Google, main di dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram. Adakah ini dituntut oleh Islam? Saya tak tahu. Adakah Islam mengatakan ini adalah perkara yang dituntut? Kita kalau kita nak hukum seseorang, maka kita sebarkan tentang orang tu punya aib. Dia buat jenayah tak, dia buat satu jenayah, tetapi adakah perlu kita sebarkan tentang dia punya aib itu sehingga melihatkan semua orang melihat? Ini bukan main-main, ini bukan kes pembunuhan, ini bukan kes rompakan dan sebagainya. Rompakan pun diorang menunjukkan semua dalam bentuk kartun. Diorang buat lakonan semula pun dalam bentuk lakaran. Tidak ada pernah lagi pihak pendakwaan sebarkan video itu di dalam televisyen, tunjuk dalam media sosial. Ini yang lebih teruk daripada semua orang tahu. Ibarat macam saya ni pakai baju, tiba-tiba saya tak pakai baju. Bayangkan orang sebarkan baju, saya tak berpakaian baju. Saya buat jenayah, tetapi adakah patut jenayah yang saya buat itu sehingga saya perlu didakwa, saya perlu dihukum? Tapi adakah perlu sampai saya tidak berpakaian ini ditunjuk daripada khalayak ramai? Adakah benda ini betul? Kalau benda ini betul, saya rasa kita kena rujuk betul-betul kepada para ulama yang betul-betul menilai kes ini dan tarbayun betul-betul kes ini. Sebab apa? Saya lihat benda ini tidak akan habis jadi perbualan masyarakat. Saya sayang kepada Bro Firdaus Wong atas kesungguhan anda, atas kekuatan anda, atas anda punya kegigihan. Tetapi jangan sampai anda terbuai dengan sesuatu perkara yang sehingga anda tidak nampak di mana ala tuju anda. Anda perlu ada direction. Direction anda kat mana? Checkmate anda kat mana? Adakah hanya sekadar video itu tersebar jadi perbualan masyarakat, bongkar segala aktiviti haram yang dilakukan oleh contohnya saudara Abid Liu, bongkarkan segala tentang berkenaan dengan money laundering dan sebagainya, apa benda, bongkarkan tentang isu harassment seksual kepada saudara Abid Liu. Itu je. Jadi kat mana end up dia? End up dia tidak ada keputusan. Kenapa tidak ada fokus kepada pendakwaan? Bawa pengadu-pengadu tu, protect mereka. Pastikan sampai hukuman ini dapat dilaksanakan setimpal dengan perbuatan. Itu lebih baik. Tetapi tidaklah hari ini kita, sebab image, kita lihat ini semua melibatkan semua image. Image kepada 14 orang wanita tersebut, image kepada keluarga, isteri kepada saudara Abid Liu, anak-anak saudara Abid Liu. Ini semua terlibat ni. Keluarga mereka semua terlibat. Saya cadangkan baik fokus benda ini kepada mahkamah. Kena faham stand kami. Kami ni
yang selalu buat bising dekat luar ni sebab apa? Kadang-kadang tidak berlaku pendakwaan, tidak berlaku penangkapan, tidak ada penangkapan pun dia buat, tidak ada file siasatan kes pun dia buka, IP pun tak buka, pendakwaan pun tak berlaku, baru kita buat bising. Tapi kita fokus kepada kes tersebut. Tidaklah sampai kita tunjukkan kepada keluarga dia apa benda tentang dia punya family, tentang dia punya ni. Tak. Kita fokus kepada penipuan dia. Kita fokus kepada money laundering yang dia lakukan. Kita fokus kepada duit-duit yang dia tawarkan kepada masyarakat, dividen yang konon-konon dia nak bagi sebagai. Itu yang kita nak. Sebab itu saya cadangkan. Ya, jadi saya harap kepada Bro Firdaus dan juga saudara Abid Liu, dua-dua, anda bersemuka. Dan saya juga mencadangkan kepada adinda saya, Caprice, supaya kamu bertiga berjumpa, bersemuka. Apa sebenarnya kehendak kamu? Tentang pendakwaan, kita fokus kepada perundangan. Okey, tangkapan, minta pihak polis buat tangkapan, buka siasatan kes, buat pendakwaan, bicara kes sampai hukuman. Biar panggil 14 pelapor tu. Tapi soal di dalam publik ni, perbualan di dalam media sosial, anda bertiga ni menjadi perbualan dalam media sosial. Saudara Firdaus Wong, saudara Abid Liu, saudara Caprice. Kamu bertiga ni menjadi perbualan bukan segelintir, saya rasa hampir perbualan semua masyarakat pentegar media sosial ni. Jadi jumpa face to face, apa yang nak diselesaikan. Sekiranya betul Abid Liu, saudara Abid Liu ada fitnah kamu ketika kamu berada di Gaza dan sebagainya, tentang video yang telah kamu sebut tentang peluk yang seperti mengeraskan badan, tolak, menepis dan sebagainya, itu dikatakan fitnah, maka bersemuka dan saudara Abid Liu minta maaf secara tertutup dengan saudara Caprice. Begitu juga saudara Firdaus Wong. Apa yang kamu nak, yang kamu terbungku, kamu nak hentikan supaya permainan ini berada di media sosial berdepan daripada tiga-tiga ini. Tiga-tiga ini berdepan dan berjumpa. Fokus dan cuba selesaikan perkara ini. Saya sebut ini soal kedamaian tiga orang ini. Tetapi tentang jenayah, sekiranya jenayah itu dilakukan, kena teruskan buat pendakwaan, teruskan buat tangkapan, teruskan kepada pendakwaan, teruskan kepada bicara, teruskan kepada hukuman. Itu still progress. Takkan kita nak biarkan sekiranya ada 14 pengadu pelapor ini dikatakan mereka telah teraniaya, telah dizalimi, sebab kita nak biarkan, tak boleh. Tetapi kita kena fokus kepada perundangan, bukannya main dalam media sosial. Tak payah kita nak main kat media sosial, nak main dekat Telegram, main dekat Facebook dan sebagainya. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Kita dapat hentaman, kita dapat cacian, kita dapat macam-macam kita dapat. Cacian, herdikan, orang terus share video-video yang buruk ini, macam-macam. Saya tak pasti siapa yang menyebarkan video tersebut, tetapi saya difahamkan video-video itu telah tular kepada masyarakat. Jadi saya yakin tiga-tiga ini perlu berjumpa untuk selesaikan masalah di dalam media sosial. Supaya terhentikan perbualan-perbualan netizen. Malulah dekat budak-budak kecil, malu dekat abang-abang kita, malu dekat mak ayah kita, malu. Kalau betul lah kamu kata kamu nak sangat dihentikan kerja-kerja kebajikan yang dikatakan satu lakonan dan sebagainya, berjumpa dan berdepan, beritahu secara berdepan. Tak perlulah main dekat dalam media sosial dan sebagainya. Saya cadangkan tiga-tiga ni berjumpa. Saya cadangkan dengan secara drastik, ya, Bro Firdaus dan juga Abid Liu dan juga saudara Caprice, tiga-tiga adinda saya ni kena berjumpa berdepan. Dan saya difahamkan sekiranya ada fitnah yang berlaku di atas saudara saudara Abid Liu, ke atas fitnah yang berlaku di atas Caprice, di atas perbuatan Abid Liu, maka capai kedamaian. Mohon maaf, buat live dan sebagainya, capai kedamaian, minta maaf, tak ada masalah pun. Kalau kita buat salah, kita minta maaf 10 kali pun, 1000 kali pun, apa masalah? Bukannya kita mati dalam mohon kemaafan ni, tak ada masalah. Kita minta maaf. Kan? Kalau hari ni betul lah saudara Abid Liu ada buat kesalahan terlepas cakap ke atas Caprice, okey, minta maaf.
Jadi tak perlu nak bergaduh-bergaduh macam ni dekat media sosial dan sebagainya. Tak boleh benda ini akan terus menular kepada masyarakat. Dan saya penat, wartawan call saya sana sini. Saya penat dan orang cakap saya seolah-olah protect saudara Abid Liu. Tak ada apa benda nak protect ya. Saya kalau ada pelapor datang jumpa saya 14 orang ni, saya buka kes. Tapi saya bukanlah orang nak pergi beli kes, nak pergi cari kes, saya nak pergi minta kes, bukan macam tu. Saya bukan orang yang nak pergi beli kes. Dekat sini kita menjalankan kos perkhidmatan. Kita ada kos perkhidmatan, kita menjalankan servis dan sebagainya. Orang datang, buat aduan secara rasmi, kita akan buka kes. Tapi kalau tak ada, nak buat apa? Kan? Orang tak datang melapor kita, orang melapor kepada Bro Firdaus, orang melapor kepada saudara Caprice. Jadi mereka ini kena guide bagaimana nak bawa pengadu-pengadu ini supaya perbicaraan itu berlaku dengan telus dan pastikan ada peguam yang memerhati kes ini sehingga selesai. Jadi saya akhir kata, saya nak bagi tahu kepada masyarakat, kita hentikan sebarkan video-video tersebut. Kerana apa? Anak-anak kecil melihat, mereka melihat benda ini bukanlah satu benda yang baik. Sebab budak-budak dah boleh tengok dekat Facebook, tengok dekat YouTube, tengok dekat grup WhatsApp, grup kat Telegram, malu. Malu kat semua orang. Kita malu. Tolong hentikan menyebarkan video-video tersebut. Sebab apa? Saya terpanggil cakap macam ni kerana saya mempunyai pengikut juga dalam Persatuan Pengguna Sungai Malaysia. Kita mempunyai pengikut. Kalau kita tak sebarkan benda ini supaya orang menghentikan video, kita fokus kepada perundangan. Supaya jangan kita biarkan benda ini menjadi perbualan netizen seolah-olah inilah dajjal, inilah ini dan sebagainya. Kita tidak ada hak untuk menghukumi sesiapa dalam hidup. Kalau betul lah saudara Abid Liu buat begitu, kita ada mahkamah dan kita ada mahkamah akhirat yang boleh menghukumi dia. Tapi bukan kita untuk nak sebarkan video aib dia, tunjukkan dia punya kemaluan dan sebagainya. Ini memalukan. Saya rasa ini satu benda yang memalukan. Tolong hentikan benda ini sebab saya rasa macam tak wajar. Saya kena bercakap bukan sebab saya mengenali dia. Bukan. Tetapi kerana saya rasa siapa sahaja pun yang kenali saya tak kenal pun saya akan cakap benda yang sama. Sebab ini benda yang tentang keaiban. Keaiban seseorang. Jenayah is satu jenayah. Saya dah kata fokus kepada perundangan. Tapi video tu, sampai sehingga orang nak matchingkan gambar dan sebagainya, macam-macam. Kita memang kena selesaikan benda ini dan saya harap kepada masyarakat, saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Bro Firdaus, saya minta maaf kepada Bro adinda saya Caprice, saya minta maaf kepada saudara Abid Liu. Saya cakap dekat media sosial ni bukan apa, pasal saya pun pening panggilan demi panggilan, teks demi teks. Orang cakap tanya pada saya tak buat apa-apa. Saya bukan tak nak buat apa-apa, bukan satu tidak ada aduan yang masuk kepada saya. Tak ada. Kalau ada aduan, saya orang yang pertama akan buat. Pasal ini bukan main-main. Kalau ini satu jenayah yang berat, bukan jenayah yang main-main. Kalau ada, dan pasti saya buat. Tapi tak ada. Jadi saya sendiri pun cuba untuk menghubungi saudara Abid Liu untuk minta pencerahan dan sebagainya. Dan dia difahamkan tengah keluar 40 hari dan sebagainya. Jadi saya nak buat macam mana? Kalau dia nak berjumpa dengan saya memang nak berjumpa dia secara berdepan. Tapi tak ada. Jadi saya cuba berhubung. Saya pun bukannya jenis, saya berapa ramai orang datang sini buat aduan. Bukan saya jumpa penipu terus pergi, jumpa penipu terus sergah dia, tak. Kita akan selidik betul-betul sekiranya benda tu betul tak. Sekarang ni kena faham tau, kes ini dah ada fail siasatan yang dibuka. Kalau tak ada buka, mesti ada siasatan fail yang dibuka. Bila ada fail siasatan yang dibuka, maka kita kena fokus kepada perundangan lah. Lainlah macam kes Justice for Bella, kan? Justice for Bella, orang dah buat liputan media, orang dah desak, boleh-boleh orang dah 19 hari desak dekat balai polis, tapi tak ada dakwaan berlaku sehingga bawa kepada Astro Awani, bawa kepada media sosial, tak ada. Sehinggalah kita bising, barulah ada penangkapan, barulah berlaku. Itu nak kena faham. Maksudnya setelah kita dah buat macam-macam siri tak berjaya, baru kita bising kat public. Tapi kalau tak ada, kalau maksudnya siri-siri itu kalau tidak, kalau ada dakwaan berlaku, kita pun tak nak bising.
Sebab tujuan kita bising ni supaya ada berlaku pendakwaan. Baru kita. Jadi itu nak kena faham stand kita. Jadi insya-Allah saya harap kepada netizen, kita orang Islam, kita orang Islam, malu kat orang bukan Islam. Kalau ini jenayah, hukuman kena diambil. Perbicaraan kes harus berlaku dengan telus. Tapi video itu bawalah kepada mahkamah, bawa kepada pihak polis, bawa kepada pihak berwajib. Biar forensik yang pastikan ketulinan video tersebut. Kita tak ada. Sekarang ni kes sedang dibuka. Tapi janganlah kita menjadi bicara macam kita jadi timbalan pendakwa raya, kita jadi hakim, kita jadi lawyer dekat public, sedangkan bukan bidang kita. Akhirnya kita buat apa? Kita dapat dosa. Sebab itu saya beritahu, barang siapa yang menutupi tirai-tirai aib seseorang, Allah Ta'ala kata apa? Nanti di akhirat kelak nanti, dia juga aibnya ditutupi dengan tirai-tirai. Jadi sebab itu kita pilihlah. Lainlah benda ini tidak ada pendakwaan, baru kita nak kena desak. Tapi ini ada pendakwaan yang sedang berjalan. Jadi kita fokus kepada benda ini. InsyaAllah itu saja daripada saya. Saya minta maaf kepada semua masyarakat, penyokong Bro Fidaus, penyokong Bro Abiliu, penyokong kepada Bro Capri, semua orang yang terlibat, netizen, tidak ada lain tidak bukan, saya nak aku adalah untuk kebaikan umum. Jadi insyaAllah yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jihad, salam semboyan Malaysia.